ada dua komponen di situ yang penting. Sebagai sebuah parti politik, dua komponen penting yang menjadi aset kepada parti adalah keanggotaannya, yang kedua organisasinya. Dua. Soalan tadi bertanyakan apakah setelah berlaku peristiwa besar tempoh hari, setakat mana ianya menjejaskan keadilan dari sudut struktur organisasinya, dan setakat mana dia bagi kesan kepada keanggotaannya. Anggota dulu. Dari segi psikologi, memanglah ada kesan negatif dengan pukulan itulah. Anggota parti jadi marah, tertanya-tanya dan keliru pada ketika peristiwa itu berlaku. Dari segi psikologi jelas sebab anggota bawahan ini, dia kalau dia menyokong pimpinan, dia sokong betul. Kepimpinan itu yang membawa tujuan ke mana tu. Dalam kes ni yang berlaku pada Datuk Seri Azmin tempoh hari, anggota bawahan itu, kecuali yang dekat dengan beliau, yang memegang jawatan-jawatan tertentu, tapi anggota bawahan tu umumnya mereka jadi keliru lah. Mereka jadi marah. Apa tidaknya, pertama, keadilan sebagai parti yang ikut menjadi kerajaan, kuasa kerajaan itu terlepas, walhal kita mendapat mandat yang sah melalui undi rakyat. Itu yang pertama, kesan psikologi. Kesan yang kedua ialah parti terpaksa memecat hampir 11,000 anggota yang dikenal pasti terlibat berdasarkan kepada aduan anggota-anggota yang lain. Lembaga disiplin ini bersidang pagi, petang, siang, malam, mengambil masa hampir setahun untuk mengenal pasti, dan kemudian ada yang dipecat, ada yang diberi amaran keras, ada yang digantung mengikut degree atau tahap penglibatan mereka dengan pemimpin-pemimpin yang khianat itu. Jadi terpecat 11,000 anggota. Okey, itu kesan segera dia Itu kesan yang segeranya lah. Baik, masih lagi di peringkat anggota. Dalam tempoh setahun itu juga ada di kalangan yang asalnya menyokong kelompok Datuk Seri Azmin ini, tetapi kemudiannya memilih untuk kekal berada di dalam parti. Dan saya harus akui mereka membuktikan bahawa kekalnya mereka dalam parti itu dengan kesediaan mereka untuk terus membantu parti dan tidak ikut menyertai Datuk Seri Azmin. Itu masih lagi kekal di dalam parti. Terhadap mereka ini, penerimaan di dalam parti itu pelbagai. Tapi saya mengambil pendirian bahawa untuk kita bergerak ke depan, kita mesti bersedia untuk melupa dan memaafkan. Barulah kalau kita ada pemikiran positif begitu, parti politik sebesar keadilan ini barulah boleh bergerak ke hadapan. Itu dari segi keanggotaan. Tapi selepas tempoh itu, walaupun kita ambil tindakan pecat, ada kesan psikologi kepada anggota bawahan dan sebagainya, tetapi pendaftaran keanggotaan baru itu meningkat berbanding yang dipecat 11,000. Waktu peristiwa tersebut berlaku, jumlah anggota keadilan sekitar 850,000. Tapi selepas peristiwa itu, sedang kita menguruskan temu bual ini, jumlah anggota keadilan sudah 1.2 juta.
Jadi itu lonjakan yang ketara bila saya tengok laporan daripada Jabatan Keanggotaan. Jadi ada hikmahnya ketika orang marah, keliru, tertanya-tanya, tetapi parti terus menerima permohonan keanggotaan secara sistem atas talian. Daripada 850 melonjak menjadi 1.2 juta. Jadi ada hikmah tersendiri yang menarik untuk kita teliti. Itu dari segi keanggotaan. Dari segi organisasi. Organisasi parti ini dia ada 3 peringkat lah sebenarnya. Ataupun 4. Dia ada organisasi di peringkat pusat. Dia ada organisasi parti di peringkat negeri. Organisasi di peringkat cabang. Dan di peringkat ranting. Okey. Ranting tak begitu terasa sangat. Jumlah ranting dalam keadilan sekarang pun sebab format kita tu bukan berasaskan ranting, kita berasaskan cabangan. Cuma kebelakangan ini kita tekankan peri pentingnya anggota parti, pimpinan cabang mewujudkan ranting sebab bila tiba pilihan raya, ranting itulah yang akan bertugas di peringkat daerah mengundi. Jadi kita fokus kepada penubuhan ranting. Itu di bawah bidang kuasa Setiausaha Pengelola Saudara Nik Nazmi. Baik, apa kesan kepada cabang? Kesan kepada cabang itu agak ketara. Pada ketika itu hampir 70 cabang terlibat daripada 222. Itu sudah 30% cabang yang terkesan akibat daripada peristiwa tersebut. Apa maksud terkesan? Dia ada beberapa kategori. Yang pertama, lebih 2/3 daripada jawatankuasa cabang itu keluar parti. Itu kira tahap yang paling maksimum lah. Dan dia ada tahap-tahap berbeza lah. Soalnya, terjejasnya organisasi di struktur parti di peringkat cabang. Sampailah kepada yang keluar itu ketua cabang atau timbalannya sahaja. Tapi yang lain kekal. Okay. So daripada keluar beberapa orang sampai kepada keluar lebih daripada 2/3 jawatankuasa cabang. Ini kesan peristiwa itu terhadap struktur parti di peringkat cabang. Perlembagaan parti membenarkan untuk pejabat Setiausaha Agung turun menyusun semula. Kalau umpamanya kekosongan hanya berlaku pada ketua cabang, timbalan tu automatik akan ambil alih. Kalau kekosongan itu berlaku pada timbalan ketua cabang, mana-mana naib ketua cabang bolehlah dipilih untuk mengambil tempat itu. So boleh. Jadi struktur cabang itu cuma kita perlu sulam saja dan cabang itu terus sah berjalan. Itu tak ada isu. Okey. Tapi kalau cabang yang lebih 2/3 daripada anggota cabang itu keluar, macam Ampang misalnya, yang tu kita kena susun semula bertaraf penaja. Dan kemudiannya sekarang pemilihan kita akan formalisekan dia. Contoh. Tapi kategori yang paling banyak adalah kategori sulam. Kita kena tambah beberapa jawatankuasa. Kategori yang hilang lebih daripada 2/3 itu kecil sangat jumlahnya. Jadi kesan kepada struktur parti di peringkat cabang ada. Jumlahnya hampir 70. Tetapi kita telah berjaya untuk mewujudkan ataupun melengkapkan struktur jawatankuasa cabang itu. Ya, kita cepat-cepat turun ke bawah untuk kemudiannya menyelamatkan dan menyusun semula. Proses ini mengambil masa yang panjang. Proses itu adalah menjadi tumpuan tugas saya sepanjang pos peristiwa tersebut berlaku. Itu betul-betul memakan masa yang lama. Untuk saya lah terutama nak pulihkan balik dari segi psikologi tu marah, tertanya-tanya, keliru, kenapa mesti berlaku begini jadi begitu. Baik, di peringkat negeri tak begitu sebab negeri ini datang daripada struktur cabang. Tapi di peringkat pusat kita kehilangan beberapa penjawat jawatan penting macam timbalan presiden tu penting, orang nombor 2 sebab dia bertanggungjawab dari segi pengurusan parti. Ya, dia bertanggungjawab membantu presiden
dia bertanggungjawab juga dari sudut persiapan pilihan raya itu tugas-tugas dalam skop tanggungjawab timbalan Presiden. Kemudian kita ada 4 yang mengisi naib ketua cabang, tetapi sama ada memilih untuk berehat sementara ataupun keluar parti. Ya. Zuraida keluar parti, Xavier keluar parti. Mereka ni keluar sebagai naib presiden kan. Izzah dan Rafizi pula memilih untuk berehat sementara walau apa pun sebab musababnya kan. Saya tak mau pergi ke situ, tapi hakikatnya setiap bulan bila kami mengadakan mesyuarat pimpinan pusat atau setiap minggu bila Presiden mengadakan biro politik, secara fizikalnya kelibat itu tak ada lah. Jadi proses mengambil bahagian dalam memberikan kerjasama, memberikan idea, turut sama terlibat dalam memimpin parti, itu sememangnya bagi kesan lah kepada parti kan. Berarti kesan segeranya adalah dari segi struktur organisasi itu, secara fizikalnya jawatan itu kosong, orangnya tak ada kan. Jadi tugas itu terpaksa dipikul oleh pimpinan-pimpinan yang lain lah. Presiden lebih-lebih lagi terpaksa mengambil tanggungjawab yang paling berat ya, kerana jawatan-jawatan utama itu tak ada, kosong. Sedangkan cabaran makin berat, tanggungjawab makin besar, expectation anggota dan rakyat juga tinggi. Ya, sedangkan organisasi parti, struktur parti itu terkesan dengan peristiwa itu. Jadi saya akui tanpa sebarang basa-basi, tak ada denial syndrome, benar-benar memberi kesan kepada struktur parti, terutama di peringkat pusat. Sementara di peringkat cabang, struktur itu dapat kami selamatkan segera, walaupun tidak pulih sepenuhnya seperti asal. Tetapi di peringkat pusat itu ada kelompongan yang bila tak diisi, tugas-tugas parti itu menjadi tugas yang diambil alih dan sekaligus memberikan beban tambahan kepada pimpinan lain. Dan ketika harapan anggota parti itu tinggi, harapan terhadap Datuk Seri Anwar sebagai pengurusi PH dan Presiden parti juga tinggi, maka di situlah berlaku beberapa pilihan raya yang prestasi kita tak begitu memberangsangkan. Dan ketika itu jugalah kritik-kritik tajam dilemparkan kepada kepimpinan parti. Baik, masa mula-mula kita buat parti dulu, kita pilih citra pelbagai kaum. Bermaksud setiap lapisan rakyat Malaysia, tak kira apa juga bangsa, agama dan anutan budaya, mereka boleh menganggotai parti ini. Dan parti ini menawarkan keadilan untuk semua, dan agenda utamanya adalah reform. Parti ini lahir kerana peristiwa besar yang menimpa Datuk Seri Anwar, yang merubah landscape politik negara, tentang kepincangan yang berlaku dalam negara, khususnya terhadap beberapa institusi atau instrumen penting negara. Jadi bermula daripada situ, tentulah Parti Keadilan membawa prinsip dan dasar yang sangat jelas. Okey, bukan saja merubah dan membetulkan keadaan dalam negara, tetapi juga meletakkan perjuangan itu berpaksikan kepada rakyat. It is a people-centered, maksudnya berpaksikan kepada rakyat. Semua dasar-dasar yang diolah oleh parti adalah bersifat pro-rakyat, people-centered. Jadi itu tidak merubah prinsip dan dasar keadaan, tidak berubah. Prinsip dan dasar ini jugalah yang akan menentukan hala tuju parti. Ya. Sebagai organisasi yang besar, Parti Keadilan ni, hala tuju parti akan ditentukan oleh Presiden. Gagasan Presiden lah yang akan menggagaskannya melalui ucapan dasar tahunan.
dalam kongres tahunan dia. Dan menjadi amalan baik sebelum ini oleh Dr. Wan Azizah masa dia menjadi presiden atau Datuk Seri Anwar. Sebelum pembentangan ucapan dasar dalam kongres, dia akan ada beberapa siri libat urus yang panjang dengan sayap Angkatan Muda, dengan sayap wanita, dengan Biro Politik, dengan MPP. Dan kami akan ikut terlibat memberikan sarana, sama ada soal ekonomi, soal pendidikan, soal agama, hubungan kaum, politik antarabangsa, kebajikan rakyat, kos sara hidup, segala macam. Kemudian kami juga akan memberikan sarana-sarana terhadap kekuatan dan kelemahan parti. Dan pada akhirnya Presiden akan tampil dengan satu gagasan ucapan dasar dia. Ucapan dasar yang dibentangkan. Jadi ucapan dasar ni adalah ucapan paling penting dalam banyak-banyak siri ucapan seorang Presiden parti. Ucapan itu nanti kemudian dibahas oleh para perwakilan negeri. Di situ mereka akan memberi teguran, mereka akan berikan cadangan. Dan pada akhirnya Presiden akan membuat penggulungan. Setelah usul ucapan dasar Presiden itu diterima, sejurus ucapan dasar itu diterima, maka dia akan menjadi satu hala tuju kepada parti untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan. Itu prosesnya. Jadi hala tuju parti, saya sebagai calon timbalan boleh ada pandangan terhadap hala tuju parti. Saya jelas ke arah mana parti nak dibawa. Tapi saluran yang saya gunakan adalah membantu apabila Presiden mempersiapkan untuk mengetengahkan apa itu hala tuju parti. Itu prosesnya. Tidak cantik kalau saya sendiri bercakap tentang gagasan hala tuju parti mengikut perspektif saya. Sebab apa jadi kalau ketika Presiden nanti membuat gagasan tentang hala tuju parti, berlaku percanggahan dengan hala tuju yang saya kehendaki. Itu tak cantik. Presiden bawa ke kanan, timbalan bawa ke kiri. Itu mengganggu organisasi. Jadi, bermula sebagai parti pelbagai kaum, diasaskan kepada prinsip keadilan untuk semua, memperjuangkan agenda reform, prinsip dan dasar yang termaktub dalam perlembagaan akan menjadi landasan kepada hala tuju parti yang gagasannya ini akan diolah melalui ucapan dasar Presiden, ucapan tahunan, dan itu akan menentukan. Sebab dalam tempoh 23 tahun, cabaran setiap kali pilihan raya itu dia berbeza. Jadi pendekatan dan hala tuju kita, sementara prinsip dan dasar itu boleh jelas, pendekatan dan hala tuju kena fleksibel. Dia tak boleh tetap je. Contoh, setiap kali pilihan raya isunya berbeza. 2018 perkara yang paling berkesan sekali yang parti-parti pembangkang, khususnya Pakatan Harapan, ketengahkan adalah siri-siri pembongkaran skandal. Baik itu menyentuh soal tata kelola, kebocoran, penyelewengan, salah guna kuasa, pelanggaran prinsip tata kelola atau practice of good governance. Dan itu kebetulan pada waktu itu skandal 1MDB dan segala macam, tabung hajinya, Feldanya, segala macam kan. Jadi 2018 itu siri-siri pembongkaran ini sangat efektif. Ditambah pula dengan pengenalan cukai baru GST yang sangat tidak popular. Ya. Jadi selesai sudah kerajaan tumbang. Itu pendekatan waktu itu memerlukan kita address isu-isu itu sebab benda itu dekat dengan rakyat. Okey. Sekarang ini pilihan raya ni adalah post pandemic COVID. Post pandemic COVID ni yang paling terkesan adalah rakyat jelata sendiri. Mereka hilang pekerjaan, susut punca pendapatan. Ketika kos sara hidup mencanak naik, pendapatan rakyat kurang. Ekonomi masih lagi terkiar-kiar lembab untuk bangkit semula, meriah semula.
Jadi ini adalah fokus dalam fikiran rakyat. Rakyat penat dan letih. Bermaksud pendekatan parti, baik keadilan ataupun Pakatan Harapan, dia mesti tampil dengan pendekatan yang boleh memberikan jawapan terhadap masalah yang nombor satu dalam kepala rakyat. Jika kita gagal untuk berikan tumpuan kepada perkara ini, tidak pelik kalau kita tengok sifat letih rakyat itu ditunjukkan dengan mereka tak keluar mengundi. Mereka tak keluar mengundi ramai-ramai macam dulu. PRU dulu 80% lebih keluar mengundi. PRU Melaka, PRU Johor 50% lebih aja keluar mengundi, ya. Ataupun mendekati 60. Bermaksud rakyat letih, rakyat penat, rakyat tertumpu kepada isu poket mereka. Dan ini realiti yang berlaku. Ya. Ketika ini dia memberikan isyarat kepada parti-parti politik termasuk keadilan bahawa ini sebenarnya yang sedang kami lalui. Mereka menunggu parti politik atau gabungan parti politik macam PH sediakan jawapan penyelesaian terhadap perkara ini. Jadi hal inilah yang kami bawa melalui 2 siri temu rapat parti, pimpinan parti. Jadi dianya bukan soal saya sebagai calon timbalan nak bawa apa. Saya daripada awal lagi memposisikan diri saya sebagai team player. Saya sangat mengutamakan kerja berpasukan. Dan 2 temu rapat yang kita buat, satu di Subang, satu lagi di Subang Selangor, satu lagi di Johor Bahru. Kedua-dua program temu rapat yang membabitkan ke semua pimpinan parti, semua peringkat. Pusat, Angkatan Muda dan Wanita, 100 orang lebih. Kemudiannya kita bengkelkan, kita sebut tentang perbincangan tentang strategi pilihan raya, apakah checklist, homework yang kita kena selesaikan sebagai sebuah parti politik. Ya, termasuklah misalnya kertas ini, ya, positioning the party in GE15, risalah yang menjadi panduan kepada kesemua pimpinan parti bahawa kita tak bermula dengan vacuum. Kita respon terhadap keputusan-keputusan pilihan raya. Kita telah adakan perbincangan yang begitu terperinci di dalam program temu rapat parti, di mana saya sebahagian daripadanya yang mengambil bahagian. Okey. Dan kedua-dua temu rapat ini saya bertindak sebagai pengarah yang merangka format perbincangan, kemudiannya dibantu oleh pimpinan-pimpinan yang lain. Ya, Wabi Fuziahnya ada bahagiannya, Wong Chen ada dia punya inputnya, ya. Dan kemudian kita bengkelkan dan kita memberikan fokus kepada macam mana nak memposisikan parti pada GE15. Kemudian kita membuat juga, kita assess juga tentang kesan penglibatan kita dalam Pakatan Harapan. Apa lagi yang boleh kita berikan penambahbaikan. Kita bincang tentang undi Melayu, kita bincang tentang undi bukan Melayu, kita bincang tentang isu ekonomi dan juga social safety net, dan kita bincang juga tentang internal party structure. Sangat komprehensif kerangka perbincangan. Kemudian kita kenal pasti masalah, kita rangka penyelesaian. Masalah, penyelesaian. Jadi sangat komprehensif, dan ini bukan idea Saifuddin. Ini idea kesemua pimpinan Parti Keadilan yang terlibat dalam proses temu rapat, dan saya percaya disiplin organisasi bermaksud idea-idea ini mesti setiap pimpinan parti mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan secara bersungguh-sungguh. Bermaksud kalah pilihan raya, kita rebound balik, kita respon dengan rebound balik. Kita semak kelemahan dan kekurangan kita di mana. Kita bangkit semula. Jadi proses ini sedang berjalan. Ya, walaupun berlaku pemilihan parti, kita perlahankan sekejap tajuk ini, tetapi ini adalah orang panggil usaha berterusan, continuous effort oleh segenap pimpinan dan sayap parti, ya, dengan
padat dengan data-data dan pembentangan yang diberikan oleh setiap pimpinan parti yang diberikan tanggungjawab. Jadi saya mengelak daripada menyebut atau mempromosikan bahawa sebagai calon timbalan presiden parti, ini idea saya, sebab saya tahu idea saya ini masih tertakluk kepada perbincangan bersama pimpinan yang lain, dan ini adalah prinsip kolektif leadership yang saya nak bawa, teamwork, kerja berpasukan yang saya nak bawa, dan kemudian saya selesa dengan membina alliances. Saya akan cuba mengurangkan musuh, dan ini pendekatan yang saya nak bawa ketika saya menawarkan diri sebagai timbalan. Itu cabaran terbesar yang apabila kita bincang di dalam temu rapat kita, topik ini antara topik yang panas kita bincangkan, pelbagai idea, pandangan yang diberikan oleh rakan-rakan pimpinan. Angka atau data pilihan raya itu bila dianalisis mengikut saluran dan daerah mengundi, dia memberi isyarat ataupun kesimpulan yang sangat jelas, iaitu berlakunya kemerosotan undi Melayu, berlakunya pengurangan undi bukan Melayu secara across the board kepada Parti Keadilan ini. Ya. Di Melaka kita masih pakai satu logo yang sama, Pakatan Harapan. Di Johor kita bertanding guna logo kita, tapi the outcome dia tidak menampakkan sebarang perubahan yang ketara di atas kertas, tak ada apa-apa perbezaan. Tapi kalau kita buat microanalisis mungkinlah, tapi signifikannya mesti ditunjukkan daripada jumlah kerusi yang kita menang. Jadi kita cuma berhasil satu di Johor, di Bukit Batu, itu pun 100 lebih. Berbanding di Melaka, kita kalah semua kerusi yang sebelum itu kita menang dengan selesa. Jadi ketika peratus keluar mengundi itu rendah kerana rakyat rasa fatigue dan letih dan lemas dan rimas ya, dengan keadaan kehidupan post-pandemic COVID ini, kita pula masih dilihat mengekalkan tempo dan rentak lama. Jadi mereka tak terasa tertarik. Sebab itu bila kita analisis setiap perkara itu secara mikro, ya, kita kemudiannya mengambil komitmen bersama bahawa moving forward, bergerak ke hadapan, mempersiapkan parti mendepani pilihan raya, kita mesti respon segera dengan pendekatan-pendekatan dan strategi yang jelas untuk kembali memenangi sokongan rakyat, baik Melayu ataupun bukan Melayu. Perkara ini sebenarnya dibincang dalam temu rapat Pakatan Harapan pada tahun lepas yang berlangsung di Port Dickson. Lebih tepat 3-4 hari sebelum Ramadan tahun lepas, kita buat di Port Dickson. Setiap pimpinan utama parti hadir. Okay, setiap pimpinan utama parti hadir. Saya hadir, Datuk Seri Anwar hadir, ya. Keadilan termasuklah Fuziah Saleh pun hadir, Samsul Iskandar, Fahmi Fadil, Lee Kang, Wong Chen, Nick Nazmi, semua hadir lah, pimpinan utama kan. Kita hadir masa tu. Kita ada 6 resolusi masa tu. Resolusi pertama adalah Anwar Ibrahim akan menjadi jeneral dalam memimpin jentera PH untuk masuk pilihan raya akan datang. Dan jika sekiranya rakyat memberi mandat, Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai calon tunggal Perdana Menteri dari Pakatan Harapan. Baik itu Anthony Loke dalam wawancara 3 hari lepas menyebut semuanya tidak berubah, kekal DAP, kekal dengan pendirian, Anwar adalah calon Perdana Menteri. Sebab dia guided by keputusan temu rapat tempoh hari, ya. Kemudian dia ada 6 resolusi. Resolusi yang ke-6 tu adalah Pakatan Harapan bersetuju untuk mengambil pendekatan menggembeling ke semua sokongan parti-parti blok pembangkang, termasuklah di luar Pakatan Harapan. Okey, tapi kita caveat resolusi itu dengan menyebut selama pihak-pihak berkenaan menerima prinsip dan dasar perjuangan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ini dia tegak di atas prinsip
bersetuju perkara-perkara yang telah disepakati dalam Perlembagaan Persekutuan tentang Islam sebagai agama persekutuan, peranan institusi Raja-Raja Melayu, bahasa dan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera yang lain, itu mengikat kita sebagai common ground kita, ya, ikatan yang tu. Di samping membenteras rasuah, mewujudkan tata kelola pemerintahan, itu selama mana pihak-pihak di luar daripada PH yang di dalam blok pembangkang ini menerima, kita kata pendekatan kita adalah pendekatan yang terbuka. Okey, ya. Tapi prinsipnya yang kita bincang adalah keutamaan kita mengukuhkan Pakatan Harapan sebagai gabungan yang sah. Kita dah ada gabungan ni. Jadi keutamaan kita mengukuhkan gabungan ini. Ya, sebab gabungan lain, persefahaman politik lain, ya, electoral pact lain, political cooperation lain, ya, political understanding lain. Political understanding macam sekarang PH dengan kerajaan, itu political understanding. Tentang bajet kita sokong, tentang SOSMA kita lawan, itu political understanding. Okey. Tapi kalau electoral pact, kamu masuk, kami jangan masuk, kami masuk, kamu jangan masuk, kami bertanding kota tinggi, parti lain janganlah masuk kota tinggi, contohlah. Okay, ataupun kawasan yang sudah kami sedia menang, macam keadilan menang 48 kawasan parlimen. Okay, kalau electoral pact bermaksud parti-parti pembangkang yang lain jangan masuk ke kawasan yang keadilan sudah sedia menang. Keadilan pula jangan masuk kawasan yang DAP dan Amanah sudah menang. Okay, jadi keutamaan kita adalah mengukuhkan gabungan. Tetapi kalau kita kata pendekatan kita terbuka untuk parti yang lain, bermaksud, cuba kita perhatikan macam Johor. Ada berapa seat kita masuk dan hilang wang pertaruhan. Semarang, Johor Lama, Tenggaruh, hilang deposit. Jadi ideanya adalah kalau pilihan raya berlaku dalam masa terdekat ini, contohnya kita nak guna pakai untuk parlimen, kalau kita tengok yang berlaku di Melaka dan juga di Johor, keutamaan kita pertahankan, kukuhkan Pakatan Harapan. Okay? Tetapi calon Pakatan Harapan sekalipun hilang deposit. Jadi kalau ada political understanding, okay, bermaksud parti pembangkang yang lain jangan masuk atau jangan letak calon di kawasan yang kita rasa peluang kita menang besar. Ya, di Semerah misalnya, ataupun di Layang-Layang atau di Lakin, ya, atau di Kempas ke. Kawasan-kawasan yang kalau kita eliminate parti-parti pembangkang lain yang masuk, peluang kita fikir lebih baik. Dan jika itu boleh dicapai dengan parti pembangkang lain tidak masuk bertanding yang di kawasan strategik kita ini, maka apakah pertimbangan melepaskan kerusi yang memang kita hilang wang pertaruhan? Okay? Itu antara perkara yang kita nak explore. Belum menjadi keputusan, tak berlaku pun di Johor. Cuma kita ambil pelajaran daripada situ. Sebab itu Datuk Seri Anwar pun sebut dalam wawancara dengan Sinar baru-baru ini, dengan Malaysia Kini pun disebut, keutamaan mengukuhkan Pakatan Harapan tetapi bersedia untuk berbincang dengan pihak lain, berunding dengan pihak lain. Bersedia, berunding belum lagi, baru kata bersedia. Jadi, tetapi sekarang ni diberikan terminologi baru, iaitu kemah besar. Jadi pihak yang sensitif dengan istilah ini, tentunya mereka ada hujah tersendiri juga, iaitu yang lepas asalnya kita ada Pakatan Harapan, 3 parti, Keadilan, Amanah, DAP, kemudian bersatu wujud dan mereka mohon masuk Pakatan Harapan. Okey, jadi dia berlaku satu gabungan 4 parti, kemudian berlaku pengkhianatan. Okey, jadi pengkhianatan itu menyebabkan keadilan dan Pakatan Harapan itu sendiri terpukul teruk lah. Bukan saja hilang kuasa politik, tapi nak mendapat semula kepercayaan rakyat itu perit, payah. Ya, rakyat merasakan bahawa kami telah bagi kamu peluang 22 bulan. Dia pergi gitu. Rakyat tak cuba nak banding 60 tahun Barisan Nasional Merintah. Dia kata 22 bulan kami dah bagi peluang. Okay, apa kamu buat? Dia begitu. Jadi kita nak bingkas bangun daripada situ satu tugas yang berat. Jadi kerana sifat berlapang dada kita waktu itu berakhir dengan pengkhianatan dan mungkir janji. Jadi ada di kalangan penyokong parti yang sensitif
dengan sekali lagi nak buat gambar besar apa pula, dia akan ada begitu. Itu fitrah. Sebab mereka rasa sudah pun terkena pada yang lepas, mereka mahu pimpinan hati-hati. Tapi sikap yang kita ambil adalah kita ada gabungan, iaitu Pakatan Harapan. Tapi kita juga tengok perubahan politik yang berlaku kebelakangan ini. Apa dia perubahannya? Tidak ada satu parti politik tunggal yang mampu mengatakan bahawa mereka mempunyai peluang paling cerah untuk membentuk kerajaan secara sendiri. Hatta UMNO pun tak boleh cakap begitu. Dia tak boleh cakap begitu. Jadi dalam suasana di mana tak ada lagi yang boleh mendabik dada, ini bukan macam pilihan raya dulu-dulu. Pilihan raya bermaksud Barisan Nasional akan kembali memimpin dengan 2/3 majoriti. Keadaan dah berubah sekarang. Sejak 2008, Barisan Nasional tak ada 2/3 majoriti. 2013 tak ada 2/3 majoriti. 2018 tumbang terus. Dalam tempoh 15 tahun kebelakangan ini, itu kesan dia. Jadi pilihan raya akan datang, siapa yang berani mengatakan bahawa akan ada satu parti politik atau satu gabungan sekalipun mampu memerintah sendiri. Sebab itu, posisi yang kita ambil adalah pendekatan yang kita kata bersedia untuk bekerjasama ataupun berbincang, belum kerjasama, baru berbincang dan berunding dengan pihak-pihak lain selama mereka menerima prinsip dan dasar kita. Itu dia punya latar belakangnya. Okey, itu latar belakang. Saya ada 3 perkara saya nak sebut dan nak respon. Yang pertama, saya baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika di Mekah, Nabi dan para sahabat di pulau. Tak boleh berurus niaga, tak boleh bergaul, ya, tak boleh berurusan dengan puak Quraisy. Okey. 3 tahun. Okey. Maknanya terpaksa makan ni daun-daun, rumput-rumput, memang derita yang sangat perit. Jangan cakap soal menang lah. Jangan cakap soal dakwah Nabi menang lah. Tu pada masa itu. Kemudian meninggal pula Abu Talib, bapa saudaranya yang dianggap sebagai pelindung utamanya walaupun bukan Islam. Meninggal pula isterinya Khadijah. Nabi anggap itu sebagai zaman sedih. Okey. Kemudian Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Di Taif pun dia kena layanan yang kasar. Okey. Cuba kita tengok sirah itu menceritakan Nabi tak pernah give up. Tak pernah give up. Nabi susun dan susun dan susun, hantar diplomat Ja'far bin Abi Talib ke Habasyah, hantar Mus'ab ke Madinah lebih awal, hantar ikhtiar tu sampai begitu. Perhatikan Jadi sirah itu memberikan saya mesej yang sangat kuat. Jangan give up. Yakin dengan kebenaran, jalan kebenaran, perjuangan yang kita bawa. Kena ada. Pegang kuat yang itu dan jangan give up. Okay, itu yang mengikat. Maknanya tahap yang macam tu sekali pun Nabi ajar jangan give up. Okey ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keadilan sejak ditubuhkan belum pernah lagi mana-mana pemimpin yang mengungkap kalimah seumpama itu. Belum pernah. Hatta masa mula-mula kita buat parti, umur 7 bulan, masuk pilihan raya, kita bergerak ke seluruh negara di atas pentas-pentas ceramah waktu itu. Kita tak pernah sebut keadilan baru 7 bulan umur dan ini pilihan raya pertama. Jangan letak harapan tinggi sangat. Ya. Kita akan cuba masuk untuk jadi pembangkang. Tak pernah ada kalimah itu. Walaupun hakikatnya kita sedar dalam diri kita tahu setakat mana keupayaan kita, resources yang terbatas,
kita nak berlawan dengan government yang menguasai seluruh kekuatan. Waktu itu lebih keras, ya, tekanannya. Tapi tak pernah kita mengambil jalan mengalah. Ya. Kita kalah teruk 2004. Tinggal satu kerusi. Pun kita tak ambil sikap mengalah. Kita rebound balik 2008. 32 kerusi kita menang. Kita jadi kerajaan di Kedah, di Perak, di Selangor, di Kelantan, di Kelantan. Kita menang. Tak pernah kita ambil sifat mengalah itu. Maknanya sifat mengaku kalah sebelum masuk gelanggang, defeatist, tak pernah ada. Baik. Sekarang ni orang kata ini adalah trend baru, iaitu bersikap realistik. Bersikap realistik. Data dan analisis menunjukkan itu hakikatnya. Jadi terima hakikatnya. Okay? Saya tidak pernah menafikan itu. Isu yang saya bangkitkan adalah kita menguruskan parti politik. Kita juga menguruskan sentimen rakyat. Dia ada dua berbeza. Dari segi messaging, skrip komunikasi kita kepada anggota parti lain, kepada rakyat at large lain. Dia tak boleh pukul agung semua. Ya, tak? Jadi komunikasi dalaman dalam konteks kita menganalisa kekuatan dan kelemahan kita, prospek dan ancaman, itu tak ada hal. Tapi komunikasi kita di luar mesti dengan winning message. Walaupun hakikatnya kita tahu realitinya berat. Dia kesan dia begitu. Sebab kefahaman rakyat dia dan kefahaman anggota parti ni dalam menilai satu kenyataan, dia memberikan maksud yang pelbagai. Misalnya, kalau ditanya kepada saya, untuk kali ini, lupakanlah untuk ambil alih kerajaan. Kebimbangan utama saya adalah macam mana kita tahu kerajaan yang akan naik yang bukan kita itu membawa negara, memimpin negara, menguruskan negara pada waktu itu tidak menuju kepada kehancuran dan kebinasaan ataupun the power of incumbency waktu itu. Apa akan berlaku? What's going to happen to us? The opposition parties. Jadi segala kemungkinan yang berlaku itu harus diambil kira. Baik. Di sisi lain, orang melihat bahawa dia ada satu garis halus yang menunjukkan bahawa secara tersiratnya that's the end of Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Kamu sudah 75 tahun. Untuk 5 tahun akan datang, kamu sudah umur 80. Kamu tak mau kembali menjadi Perdana Menteri, antara Perdana Menteri tertua yang menjawat jawatan. Jadi, setengah orang baca dari segi tersiratnya pula. Ya. Jadi, antara kita nak mengambil sikap realistik dengan kita sebenarnya defeatist. Okey. Dan saya sebut bahawa belum pernah lagi dalam sejarah pembabitan saya dalam Parti Keadilan ni ada kalimah itu diungkap secara terbuka begitu. Kerana pada saya dia bagi kesan kepada anggota parti dan keyakinan rakyat. Terutama kita kata bahawa kegagalan kita menarik pengundi atas pagar yang sekarang ni persentasenya besar. Dia penat, dia letih dengan politik. Post pandemik, kesan ekonomi kehidupan mereka terjejas. Jadi saiz atas pagar tu membesar. Kalau kita nak tarik orang atas pagar kepada kita, dia mesti dengan winning message, mesti winning message. Kalau kita kata kita nak tarik pengundi atas pagar, tapi kita sebut bahawa PRU ini kita tak boleh menang, mereka tak akan datang dengan kita. Saya rasa macam ada paradoks kat situ. Dia begini ya, Najib. Data tu membantu. Okey. Data tu membantu sebab data ni bila kita massage data itu, bila kita analyse data itu, data tu membolehkan kita untuk menjangka, membuat satu ramalan, to predict the outcome. Data ni kalau kita massage dengan elok, kita analyse dengan betul, dia membolehkan kita intercept. Jangan sampai kerosakan yang lebih besar berlaku kerana kita boleh intercept separuh jalan. Data ni boleh dilihat dalam banyak angle. Data dia tak ada roh. Roh tu kita yang bagi, roh perjuangan ni kita yang bagi, kita yang ungkap, ya. Sebab akhir sekali
politik di Malaysia ni dia sangat bergantung kepada gerak kerja lapangan. Ya. Politik in Malaysia is very much based on constituency work. Banyak. Dia tak sama PJ Damansara dengan kalau kawasan saya Kulim Bandar Baru. Kulim tak apa lagi, Bandar Baru Melayunya sangat konservatif, ya tak? Jadi data ni sebenarnya pertama kita perlu massage, analyze untuk membolehkan kita predict, untuk membolehkan kita intercept dan untuk kita membuat pelbagai jangkaan. Tapi itu sebagai panduan. Data itu harus dikukuhkan, dilengkapkan dengan pelbagai faktor lain yang bersifat kerja lapangan, yang dia harus diberikan roh dan jiwa. Begitu saya melihat. Jadi kalau kita bergantung ini semata-mata, sementara dia penting, saya fikir kalau data semata-mata, dia tidak akan memberikan gambaran sebenar. Ya. Sebab orang pernah meramalkan bahawa bukan saja pilihan yang lepas, kita boleh menang di Semenanjung, tetapi juga di Kelantan dan Terengganu. Rupanya data kita tak menjangkau ke situ. Sementara kita menang yang lain, Pantai Timur, kita tak boleh tembus. See? Walhal ketika itu kita sudah menjangkakan kita menanglah. Di Kelantan dan di Terengganu sekalipun, kita jangka kita menang pada masa itu. Ya. Itu sebahagian daripada yang kami plotkan dalam jangkaan boleh menang ni. Kita sapu bersih lah. Baik. Itu data kami waktu itu. Itu belum lagi data Merdeka Center, Ilham Center, pengkaji-pengkaji lain lah, Universiti Islam ke, USM ke, Universiti Malaysia Sarawak ke, ataupun luar negeri lah, ya, segala macam lah, kat Singapura ke apa semua tu. 2018, semua mengatakan Barisan Nasional kekal jadi kerajaan. Saya masih ingat Merdeka Center betul-betul lagi 2 minggu, seminggu 2 minggu. Dia membentangkan analisisnya di Singapura, Yaakob Latif ke apa institut kerusi apa tu kan kat Singapura tu, dan dilaporkan luas dalam media. Barisan Nasional masih kekal berkuasa. Okey, saya masih ingat waktu itu kita tengah sibuk kempen ni. Tapi waktu itu assessment kami pada waktu itu boleh menang. Kami kata kami boleh menang. Okey. Ilham Center kata bungkus. Merdeka Center kata bungkus. Penganalisis lah. USM ada seorang, Dr. Siva ke apa. USM ni Sarawak ada seorang, Profesor Junairi ke apa. No? Segala macam lah. Kalah. Based on what? Based on data. Jadi, kenapa boleh kita menang waktu itu? Bukan saja data, tapi ada gerak kerja sokongan yang lain. Itu maksud saya. Membentuk kumpulan masa pemilihan parti ni sepatutnya dia sekadar menjadi satu strategi untuk tujuan pemilihan. Dia tak boleh jadi satu amalan yang berkekalan. Maknanya masa pemilihan kita ada satu puak dan kelompok. Lepas pemilihan pun kita pun terikat dengan puak dan kelompok. Ini namanya membina empire politik sendiri. Tak bagus. Dulu berlaku begitu. Bila ketua dia keluar, yang lain ikut keluar. Bagi kesan berbagi. Ya. Ataupun kalau mereka kekal pun, kelompok yang tidak bersama tu, dia tak boleh ada engagement yang selesa. Tak boleh. Dia tak natural. Tak boleh. Saya boleh tengok keadaan itu. Kalau kita tengok dalam satu majlis, kelompok ni ada sini, kita akan menyisih diri, tak boleh dapat. Tak bagus sama sekali untuk parti. Tapi kalau untuk tujuan pemilihan sahaja, setakat itu saja, kemudian dianggap sebagai kita semua adalah keluarga besar dan keadilan, itu tak apa. Tapi soalnya boleh atau tidak kita bawa ke situ. Itu yang sekarang ni sedang berlaku. Sebab itu masa saya umumkan 1 April menawarkan diri, saya kata saya boleh bekerja dengan semua orang. Okay, saya bawa deadline kita semua keadilan. Okay. Saya kata apa pun outcome keputusan ni, saya hormat keputusan anggota. Tapi jika saya menang dan terpilih, saya akan tunai tanggungjawab sehabis daya
Tapi kalau tidak terpilih, saya akan kekal bekerja walau apa juga tempat saya ketika itu. Hatta tempat saya sebagai anggota biasa parti pun. Saya akan kekal dalam bahtera kapal keadilan. Sangat jelas. Jadi kalau untuk tujuan pemilihan parti waktu itu, kemudian kita anggap semua kita adalah keluarga besar keadilan, I have no problem. Tapi harus ada kesungguhan bahawa itu hanya tujuan sementara. Kalau dia bawa selepas musim pemilihan, selesa dengan kelompok yang itu destruktif untuk parti, bukan budaya politik yang sihat.